Bila ikatan terlerai, koleksi gambar atau video aib pasangan disebarkan di media sosial. Tujuannya untuk memalukan pasangan yang berubah hati. Taktik balas dendam secara maya itu dikesan mula menjadi barah dalam kalangan mahasiswa. Ikuti pendedahan wartawan Izzati Rizan. Saling membuka pekung. Itu serangan moral dilakukan bekas pasangan masing-masing dengan mengambil kesempatan menggunakan kuasa media sosial. Tanpa disedari, koleksi peribadi ketika bersama diniagakan untuk tontonan umum sehingga aib diri tersebar dalam kalangan rakan sekuliah maupun pensyarah lebih teruk seantero dunia. Menggunakan sisi gelap aplikasi tertentu sebagai media melancarkan serangan, video yang tersebar atau leak hanya boleh ditemui menggunakan kata kunci tertentu. Seorang penuntut dikenali sebagai Nadia berkata perbuatan khianat bekas teman lakinya 2 tahun lalu memusnahkan zaman remajanya. Nadia mendakwa 2 keping gambar peribadinya disebarkan lelaki berkenaan. Kejadian terbabit membuatkannya trauma dan malu berdepan dengan masyarakat. Bahkan ketakutan setiap kali menerima notifikasi di telefon bimbit. Sebaliknya, dia mendakwa kehidupan bekas teman lelakinya tidak terkesan sedangkan dirinya sengsara. Sampai sekarang akan ada orang yang tiba-tiba kontak. Lepas tu tiba cakap macam, oh aku pernah nampak kau. Sampai benda macam orang tu yang tak kenal kita pun jumpa social media ke apa kan. Macam dia akan sebutnya dia pernah nampak gambar macam tu. So benda tu terbawa dah beberapa tahun pun benda tu terbawa sampai sekarang. Ditanya sama ada melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa atau tidak, Nadia mendakwa tindakan itu ibarat meludah ke muka sendiri. Saya tak go through that process sebab dah dengar cerita kawan-kawan, dengar cerita orang dekat online. Pernah call sendiri MC untuk tanya pun apa proses dia. And semua rasa macam tak cukup. Diorang rasanya macam diorang tak ambil hal ni serius langsung sebab benda tu tak efek diorang. Diorang rasa macam gambar. Diorang rasa kenapa kau yang hantar, kenapa kau yang buat benda ni. Tapi diorang tak sedar yang betul, silap tu silap. Tapi silap tu tak patut dihukum sampai dia boleh jadi trauma, sampai benda tu carry on with your, carry into your life semua. Tidak terkecuali ada kes yang mana teman lelaki juga menjadi mangsa dendam. Mangsa Alif Firdaus memberitahu ketika di universiti dirinya mengalami kejutan budaya atau country shock kerana sebelum ini hanya bergaul di sekolah semuanya lelaki. Videonya yang tersebar menyebabkan pengajian diplomanya terkandas. Ekoran tidak tahan dibuli sepanjang kuliah. Lebih parah, bekas teman wanita turut mengugut meminta wang. Punca sebenarnya itu adalah ugutan kerana saya ingin meninggalkan dia dan tidak lagi mahu berhubung dengan dia. Dan disebabkan itu dia ugut saya untuk menyebarkan segala konten-konten tersebutlah. Dan pada mulanya saya tidak percaya dia sanggup berbuat sedemikian. Tapi akhirnya setelah beberapa bulan setelah berpisah, leak konten-konten tersebut dalam internet. Disebabkan tekanan itu, dia juga pernah bertindak untuk membunuh diri. Saya ingat lagi pada waktu ketika itu bila saya berkomunikasi dengan ibu saya memang sangat-sangat sedih lah. Memang menangis lah sebab bukan tentang menceritakan tentang kejadian itu, tapi disebabkan ibu saya dah tahu lebih dulu sebelum saya beritahu dia. Dan alhamdulillah ibu saya jenis yang seorang yang memahami. Asalnya berhasrat untuk membalas dendam, siapa sangka penemuan kami mengejutkan. Ada pihak yang menangguk di air yang keruh menjadi pengumpul setiap video ataupun gambar aib ini sekaligus menjana pendapat lumayan menerusi kaedah jijik ini. Hasil semakan saya mendapati akaun dark side ini hanya dilanggani golongan muda.
kandungannya terbuka dan tidak ditapis. Ada juga video atau gambar yang hanya diberikan teaser dan dikehendaki membuat pembayaran untuk video penuh. Meskipun ada sekatan dilakukan, tidak lama kemudian akaun sama muncul semula. Bagi Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia CMCF, setiap pentadbir media sosial mempunyai garis panduan yang harus dipatuhi. Untuk itu, sebagai langkah awal sekiranya koleksi intim tersebar, aduan perlu segera dihantar dengan kerap untuk menyekat penyebarannya. Gambar-gambar yang lucah, gambar-gambar kita yang dimuat naik tanpa kebenaran kita, mereka akan turunkan. Dan saya sendiri lihat bila saya tolonglah kawan-kawan yang ada gambar-gambar yang dia tak nak begitu ada, kita tolong report. Apa yang saya lihat, lagi banyak report yang dibuat tentang kandungan tersebut, lagi cepat, lagi pantas dia diturunkan. Setakat Julai tahun ini, sebanyak 5 aduan bermotifkan dendam diterima pihaknya, berbanding 7 aduan direkodkan sepanjang tahun lalu. Untuk mangsa, berikut 3 langkah untuk memulakan tindakan, iaitu mengumpul semua bahan bukti penyebaran terbabit, buat segera laporan polis dan laporkan terus kepada SKMM. Ikuti laporan selanjutnya esok. Juga dapatkan akhbar harian